Assalamualaikum murid-murid. Untuk hari ini kita akan belajar pendidikan kesihatan untuk tahun 5. Untuk hari ini, tajuk pembelajaran kita ialah pengaruh rakan sebaya. Cikgu pasti semua orang mesti mempunyai rakan sebaya. Baiklah, rakan sebaya dengan rakan karib, kawan baik ni terdapat beberapa perbezaan. Jadi kita akan lihat dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat memahami maksud rakan sebaya. Kedua, menyatakan 3 contoh pengaruh positif dan 3 contoh pengaruh negatif rakan sebaya dalam kehidupan harian. Baiklah, kita akan lihat apa itu rakan sebaya. Pengenalan kita pada hari ini. Tahukah kamu semua tentang rakan sebaya? Okey. Untuk maksud rakan sebaya. Rakan sebaya ialah sahabat yang sama umur atau hampir sama umur dengan kamu, latar belakang yang sama dan minat yang sama. Jadilah, untuk rakan sebaya ini tidak semestinya mempunyai sama umur. Dia boleh jadi kawan 2 tahun atas kamu, kawan bawah kamu, kawan yang 2 tahun lebih muda daripada kamu, ataupun lebih tua daripada kamu. Sebagai contoh, kamu mempunyai minat yang sama seperti bermain bola sepak. Dan mungkin dia boleh menjadi rakan sebaya kamu. Dan latar belakang yang sama mungkin daripada keluarga, mungkin kamu boleh cakap latar belakang keluarganya dan keluarga kamu sama. Sebagai contoh, ibu kamu cikgu dan ibu dia cikgu. Jadi mungkin latar belakang keluarga yang sama. Ataupun kalau kita dapat lihat tadi, ada juga yang hampir sama umur. Kalau kamu mungkin sekarang tahun 5, 11 tahun, mungkin rakan sebaya kamu 12 tahun ataupun 10 tahun. Mungkin boleh jadi lebih muda atau lebih tua. Itu rakan sebaya. Dalam kehidupan semua orang, semestinya mempunyai ramai rakan yang membawa kita kepada perkara baik dan positif. Rakan sebaya. Hakikatnya, pengaruh rakan sebaya sangat besar dalam kehidupan seseorang. Kerana dengan rakan sebaya, kita banyak belajar untuk melakukan sesuatu perkara yang baru dan pelbagai masalah dikongsi bersama-sama. Mungkin daripada rakan sebaya itulah kamu belajar erti kehidupan, ataupun mungkin daripada rakan sebaya itu sendiri, kamu belajar untuk mengetahui pelbagai perkara. Sebagai contoh, kamu boleh belajar masak bersama-sama, mungkin belajar membuat layang-layang, ataupun boleh mempunyai minat dalam permainan yang sama. Daripada situlah, kamu boleh mengenali rakan sebaya dan boleh menjadi rapat. Namun begitu, kita perlu bijak mencari rakan sebaya kerana rakan sebaya juga boleh membawa kita kepada perkara-perkara yang negatif ataupun buruk. Mungkin kamu dalam tidak sedar mempunyai rakan sebaya yang mungkin ada kelakuan negatif. Sebaiknya kita boleh menasihati ataupun kita boleh berkawan dengan mereka, tapi jangan mengikut karenah mereka. Jangan sesekali ikut. Sebaiknya kamu perlu menasihati balik kawan kamu untuk melakukan perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang negatif tersebut. Mari kita lihat contoh pengaruh rakan sebaya. Apakah contoh-contoh pengaruh rakan sebaya? Mari kita sama-sama lihat apa yang telah cikgu beri kepada kamu. Untuk pengaruh negatif, yang pertama, menghormati rakan. Seharusnya dalam perhubungan yang baik, kita harus menghormati rakan. Itu pengaruh positif dalam hubungan rakan sebaya kamu. Kedua, rajin. Rajin dalam melakukan banyak perkara. Rajin melakukan kerja sekolah, rajin membantu cikgu. Ketiga, amanah. Amanah dalam melakukan kerja atau tugas yang diberikan oleh seseorang kepada kita. Jadi bila kamu ada rakan sebaya yang membawa pengaruh yang positif, kamu bolehlah sama-sama mengikut contoh tabiat rakan sebaya kamu yang baik ini. Keempat, menepati waktu. Kelima, jujur dalam semua perkara. Dan yang keenam, menepati janji. Rakan sebaya yang baik mampu membawa kebahagiaan kepada diri kita. Jadi, sekiranya kita menjadi rakan yang baik, kita boleh memberi impak yang positif kepada rakan sebaya kita. Namun begitu, sebaliknya, jika kamu membawa pengaruh yang negatif atau kawan kamu ada pengaruh negatif,
kita lihat apakah pengaruh negatif yang sering kali dalam perhubungan rakan sebaya ini. Contoh pertama, pengaruh negatif, ponteng kelas atau sekolah. Ini sama sekali tidak boleh kamu lakukan dengan rakan-rakan sebaya kamu. Salah ya. Kedua, mencuri. Ketiga, penyalahgunaan bahan inhalan. Keempat, menghisap rokok. Dan yang kelima, membuli. Lebih-lebih lagi dalam kawasan sekolah. Kebanyakannya kamu perlulah memilih kawan-kawan yang baik, ya, rakan-rakan yang baik dalam sekolah. Sekiranya ada kawan-kawan yang mungkin melakukan kesalahan, kamu perlu tegur. Jangan tinggalkan dia, tegur dengan baik. Baiklah, cikgu terangkan sedikit apa itu bahan inhalan. Bahan inhalan merupakan bahan kimia yang disedut melalui pernafasan kamu, rongga hidung kamu. Jadi, apabila kamu mengikuti pengaruh-pengaruh negatif rakan-rakan yang tidak baik ini, seperti kamu boleh menjadi tidak siuman apabila kamu menghidu bahan-bahan inhalan ini. Sebagai contoh, penagal cat, minyak gasolin, gam pipe, tiner, cecair pemadam, cecair dobi, sabun, itu semua merupakan bahan inhalan. Sekiranya kamu mengalami pengaruh negatif daripada rakan kamu, kamu boleh menjadi tersuka dengan bahan inhalan ni dan kamu akan jadi gian untuk menghidunya. Jadi ini adalah perkara yang tidak baiklah. Dia lebih kepada sekiranya kamu seperti mengambil dadah. Ini merupakan bahan kimia yang tidak baik untuk kamu hidu. Jangan sesekali ikut ya. Sekiranya ada rakan-rakan sebaya yang buat, jangan sesekali ikut. Tolong nasihatkan kawan-kawan, ataupun sekiranya mereka tak nak dengar cakap kamu tinggalkan kumpulan tersebut. Tidak perlu ikut kumpulan rakan sebaya itu. Tinggalkan sahaja. Cari kawan yang baru, buat aktiviti yang lebih bermanfaat. Baiklah, kita semua dah tahu tentang maksud rakan sebaya. Kamu sudah tahu apa pengaruh negatif, apa pengaruh positif. Jadi, kamu perlu berhati-hati dalam memilih kawan dan sentiasa beringat tentang keadaan kamu. Sekiranya kamu berbuat salah, tolong ingat kita ada ibu bapa yang kita perlu jaga air muka. Dan sekiranya ada kawan-kawan yang berbuat salah, jangan tinggalkan terus. Bagi nasihat, ataupun sekiranya terlalu tidak dapat kamu bantu, beritahu kepada orang dewasa ataupun beritahu kepada cikgu supaya menasihati mereka. Jadi tamat sudah kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat menjalankan tugas yang akan diberi dalam WhatsApp yang cikgu beri nanti. Terima kasih. Assalamualaikum.